Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dapat bersama kita berkumpul pada kali ini. Terdapat dua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nama diberi Ahmad Adam Zulkifli. Saya kelas dari DSI 3P. Kumpulan kami telah mendapat satu tugasan yang diberikan oleh Miss Asha untuk membahas satu topik yang berkaitan dengan dadah. Masalah penyalahgunaan dadah di kalangan generasi muda maupun generasi tua, khususnya di Malaysia ataupun di serata dunia, telah menjadi masalah besar dan sering mendapat tumpuan oleh orang ramai, terutamanya pihak atasan. Pihak kerajaan juga telah mengeluarkan berjuta-juta wang untuk membendung masalah ini. Dadah merupakan salah satu bahan kimia yang dapat mengubah perasaan, daya persepsi, fikiran dan tindakan yang waras. Selain itu, ia merupakan bahan sama ada dalam bentuk asli atau tiruan yang boleh mengubah struktur fungsi badan manusia. Jawatan Fatwa Kebangsaan mentakrifkan dadah sebagai bahan kimia asli atau tiruan, dan dadah juga diperbuat daripada sama ada daun, getah atau pokok yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh secara dimakan, dihisap atau disuntik boleh mengubah segala struktur atau fungsi badan kepada pengguna. Dadah juga ditakrifkan sebagai bahan kimia yang digunakan pada tubuh badan manusia ataupun haiwan untuk tujuan menyiasat, merawat, mencegah penyakit atau memperbaikkan keadaan kesihatan. Jika di sebaliknya disalahgunakan, ia akan mengakibatkan ketagihan, menjejaskan kesihatan atau keruntuhan akhlak kepada pengguna tersebut. Seterusnya, dadah juga merupakan salah satu istilah khas daripada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan atau kesan yang negatif kepada kesihatan seseorang dari segi jasmani, luaran ataupun rohani, dalaman. Serta tingkah laku pengguna apabila penggunanya digunakan. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menggunakan dadah akan terus bergantung hidup kepada dadah tersebut dan menyebabkan ketagihan yang tiada hentinya. Walaupun dadah juga dikenali umum terdiri daripada heroin, morfin dan ganja, pada hakikatnya ia termasuk tembakau dan arak. Akhir sekali, terdapat beberapa agensi-agensi yang telah ditubuhkan untuk mengatasi penyalahgunaan dadah ini. Di antaranya berikut adalah Jawatan Kuasa Kabinet Membanteras Gejala Dadah pada tahun 2004, Penubuhan Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau dikenali sebagai AADK pada tahun 1996, Penubuhan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia iaitu Pemadam pada tahun 1967, dan Majlis Anti Dadah Kebangsaan dalam usaha untuk membanteras penyalahgunaan dadah ini. Baiklah, itu saja yang saya mampu sampaikan. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Hakim Rosnizam daripada kelas DSI 3B. Hari ini saya katakan tentang faktor punca sebab berlakunya permasalahan gejala dadah. Jadi yang pertama iaitu faktor dia iaitu tekanan masalah yang dihadapi. Apabila tekanan masalah yang dihadapi, emosi dia terganggu dan dia akan kemurungan, maka dia tidak teragak-agak untuk mengambil dadah sebagai temannya dan penyelesaian masalah dia. Seterusnya, yang kedua perkara rakan sebaya, iaitu rakan paling rapat yang kita, dia mementingkan rakan sebayanya daripada keluarga, dan oleh itu mereka akan mengikuti serta melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti mengambilan dadah dan perkara-perkara itu. Sekiranya mereka salah seorang mereka tak buat, mereka akan diugut. Seterusnya, faktor yang ketiga iaitu kurang didikan agama. Ini adalah masalah yang paling berat sebenarnya. Apabila mereka kurang didikan agama, mereka akan terjerumus ke dalam kancah penyalahgunaan dadah ini. Oleh itu, mereka perlu adanya didikan agama yang kuat dan kukuh. Seterusnya, saya akan bagi tahu kesan akibat berlakunya permasalahan gejala penyalahgunaan dadah.
Yang pertama, masalah kebersihan dan kesihatan. Kebersihan dia pada muka dia, bau busuk dan kekotoran seluruh badan. Kesihatan, kerosakan buah pinggang, penyakit hati serta kopak-kopak pada badannya. Kesan yang kedua, dia mempunyai masalah kesihatan mental. Contohnya, ia memikirkan perkara negatif dan boleh membuatkan berlakunya jenayah. Dia tidak tahu apa-apa. Seterusnya, prestasi pelajar akan mengganggu, seperti ia mendapat keputusan tidak memuaskan akibat penyalahgunaan dadah ni lah. Hubungan sosial juga terjejas akibat gejala ini. Contohnya, dia macam tidak mengasai hendak berhubung sesiapa, seperti rakan sebayanya, keluarganya sendiri dan sebagainya. Ia juga banyak menghabiskan masa seorang diri. Sebenarnya status kewangan juga merosot kerana membazir duit dan dengan membeli perkara yang tidak berfaedah seperti dadah dan sebagainya. Seterusnya, cara-cara nak mengatasi ancaman gejala penyalahgunaan dadah. Ia banyak cara-cara dia. Yang pertama, ibu bapa perlu memberi sepenuh kasih sayang kepada anak-anaknya seperti komunikasi, meluangkan masa, riadah dan sebagainya. Seterusnya, pihak kerajaan perlu menyediakan kempen dadah membawa padah. Contohnya, memberikan motivasi. Seterusnya, pihak sekolah juga perlu mengadakan ceramah motivasi, kem-kem bagi memupuk kesedaran menjauhi dadah. Dan akhir sekali, pihak polis perlu mengenakan tindakan ataupun hukuman kepada pengedar dadah yang menyebabkan masyarakat atau remaja kita terlibat daripada kes dadah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aku Akif bin Abdul Basit daripada kelas DSI 3. Saya akan membincangkan mengenai kajian kes dadah, laporan dan statistik. Pada tanggal 30 November 2020, pihak Berita Harian telah mengeluarkan berita yang berkaitan dengan kes dadah pada musim Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di Gombak. Serbuan pihak polis dibuat setelah beberapa orang awam telah membuat laporan pada Balai Polis Gombak. Pihak polis telah menyerbu satu kawasan yang dijadikan makmalam ini untuk proses dadah tersebut pada jam 12.30 malam kerana sindiket tersebut aktif pada waktu malam. Dalam operasi tersebut, pihak polis berjaya menahan 20 individu, 6 daripada rakyat Malaysia, 4 daripada Thailand, 5 daripada Indonesia dan 5 lagi daripada warga Vietnam. Pihak polis mendapati semua warga asing itu tiada yang memiliki permit dan ada yang telah tamat tempoh. Pihak polis telah merampas beberapa jenis dadah yang terdiri daripada jenis ganja iaitu ganja, syabu, kokain dan metafetamin yang dianggarkan berat bernilai lebih kurang 200 kg yang bernilai RM500,000 Malaysia. Mereka semua telah ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Gombak. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati ataupun penjara 20 tahun dan 10 sebatan. Mereka akan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada waktu yang sama, pihak polis telah menjalankan operasi di Ampang yang dipercayai iaitu rakan kerja mereka, iaitu satu kumpulan dengan mereka, tapi ini di Ampang, yang tadi di Gombak. Dalam operasi tersebut, pihak polis berjaya menahan 7 individu, 3 lelaki dan 4 perempuan yang didapati warga tempatan telah terlibat dalam sindiket dadah tersebut. 2 suspek iaitu pasangan suami isteri antara yang telah ditahan, pihak polis berjaya merampas dadah jenis syabu yang dianggarkan berat 63 kg yang bernilai RM54,000 Malaysia, dan juga menyita beberapa jenis kenderaan hasil daripada jualan dadah iaitu jenis Toyota Velfire, Mazda 6, Lexus dan Mercedes. Individu terbabit dalam lingkungan antara 24 hingga 37 tahun. 3 daripada mereka pihak polis telah
buat saya makan rekod, mendapati 3 di antara kumpulan tersebut mempunyai jenayah lampau seperti rompakan bersenjata dan pernah memasuki penjara di atas kesalahan mengedar dadah. Okey, kajian statistik pula. Ini pada tahun lepas 2020, iaitu 6 bulan. Jumlah penyalahgunaan dadah pada tahun tersebut ialah seramai 95,505 orang yang terdiri daripada lelaki iaitu 91,466 orang dan perempuan 4,039 orang. Kategori dadah yang digunakan ialah opiat iaitu 35.7% seramai 34,138 orang. Ganja 3.0% seramai 2,821 orang yang menggunakannya, dan lain-lain iaitu ketum, kokain dan ketamin seramai 583 orang iaitu 0.6%. Mereka yang berpendidikan terjebak dengan gejala dadah ini ialah daripada sekolah rendah seramai 7,740 orang iaitu 8.1%. Peringkat sekolah menengah seramai 59,555 orang iaitu 62.4%. Peringkat pengajian tinggi pula seramai 3,664 orang iaitu 3.8%. Dan tiada pendidikan pula seramai 24,546 orang iaitu 25.7%. Okey, kategori usia pula melibatkan kanak-kanak seramai iaitu bawah 12 tahun seramai 2 orang. Remaja pula dari umur 13 hingga 18 tahun seramai 1,251 orang iaitu 1.3%. Belia pula dari umur 19 sehingga 39 tahun seramai 61,851 orang iaitu 64.8%. Kategori bangsa pula yang paling ramai adalah Melayu seramai 74,768 orang iaitu 78.3%. India pula seramai 5,660 orang iaitu 5.9%. China 7,116 orang iaitu 7.5%. Pribumi Sarawak seramai 1,685 orang iaitu 1.8%. Diikuti pula dengan pribumi Sabah seramai 4,705 orang iaitu 4.9%, dan yang lain-lain ialah daripada warga Indonesia, Bangladesh yang menetap di Malaysia iaitu 1,569 orang iaitu 0.16%. Dan apa yang saya dapat daripada sini, apa yang saya nak simpulkan ialah dalam kajian statistik ni paling banyak ialah daripada rakyat kaum orang Melayu. Itu kalau kita tahu majoriti orang Melayu ialah orang Islam, dan banyak yang masih lagi bersekolah. Jadi saya nak bagi tahu dadah ni sangat berbahaya. Dan itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Al-Faiz bin Syarif Fuhadi, kelas DSI 3B. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dadah menurut pandangan Islam. Islam merupakan agama yang menekankan kecuali jiwa dalam kehidupan manusia yang bertamadun. Hukum dan larangan pengambilan dadah adalah jelas haram berdasarkan kepada dalil yang dikiaskan kepada arak. Dalam Al-Quran, banyak menyebut mengenai pengharaman arak, dan dalil pengharaman ini berdasarkan kepada keterangan nas-nas Al-Quran dan hadis. Contoh hadis dan Al-Quran mengenai isu dadah. Surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Seterusnya, kullu muskirin
khamri wa kullu khamrin haram. Maksudnya, setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, naha Rasulullah an kullin muskirin wa mufattirin. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada setiap perkara yang memabukkan dan melesukan. Hadis riwayat Daud dan Ahmad. Akhir sekali, keputusan fatwa Malaysia tentang permasalahan dadah. Yang pertama, sebarang penyalahgunaan termasuk penyalahgunaan dadah hukumnya haram. Dadah hanya boleh digunakan bagi tujuan perubatan yang sah mengikut syarak. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak membentangkan tentang dadah menurut pandangan agama lain. Antaranya menurut pandangan agama Buddha. Agama Buddha turut melarang keras pengikutnya membazirkan wang dengan membeli dadah kerana ia hanya merugikan dan membinasakan hidup. Berdasarkan Prabhava Sutta Buddha, kemabukan dan ketagihan adalah punca utama kepada kejatuhan, dan sesiapa yang ketagih arak, dadah, perjudian dan membazirkan pendapatannya akan membawa kepada kemusnahan. Mengikut kefahaman tersebut jelas menunjukkan amalan pengambilan dadah sangat ditegak oleh agama menurut pandangan agama Buddha. Sebahagian daripada kata-kata Buddha yang telah dipetik itu terbukti bahawa pendirian agama Buddha terhadap dadah juga adalah sama, iaitu membawa kepada kebinasaan dan kehancuran dalam hidup. Malah ia dianggap sebagai satu perkara jahat yang perlu dihindari sekiranya ingin memperoleh restu yang paling tinggi dalam agama Buddha. Seterusnya ialah menurut pandangan agama Kristian pula. Menurut agama Kristian turut berhujah bahawa penggunaan dadah boleh memisahkan individu tersebut daripada dunia yang sebenar, iaitu boleh memburukkan peribadi dan menghalang individu menangani masalah diri sendiri dan alam persekitaran dengan baik. Antara ayat-ayat yang ada menyentuh isu larangan terhadap pengambilan dadah di dalam kitabnya ialah Tuhan telah menjemput kita masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Dengan ini, kita dikehendaki memperkembangkan potensi kita sebaik mungkin dan mengerahkan sebanyak kesedaran yang boleh. Pilihlah kehidupan yang lebih bermakna supaya kita dan keturunan kita akan hidup dengan bahagia. Maksud dalam ayat ini ialah kita mesti pilih kehidupan yang bermanfaat dan tidak menyusahkan orang ramai supaya kita dapat hidup dengan aman dan tenteram dan orang yang berada di sekeliling kita rasa selesa dengan kita. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.